Okey. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Saya harap anda semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera, dan saya juga doakan semoga anda sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini kita tak buat cerita dalam gelap. Lampu rosak. InsyaAllah ada lampu lain kita beli, kita buat dalam gelap pula ya. Pada malam ni saya ada satu kisah yang saya nak ceritakan kepada anda semua. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih di atas sokongan anda selama ini. Akhirnya channel saya dah pun capai 1000 subscriber. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada yang masih belum subscribe, kepada yang masih belum like, share dan subscribe, sila berbuat demikian. Anda scroll je video saya, cari butang subscribe, klik aja kat situ. Jangan risau, subscribe itu free guys. Okay, jom pada malam ini saya nak sampaikan satu cerita. Jadi saya harap anda semua bagi tumpuan lah. Saya harap anda semua enjoy lah cerita ni. Walaupun cerita ni mungkin tak seram ataupun kurang seram, tapi saya harap anda semua enjoy the story. Ingat ya, cerita seram yang dikongsikan dalam rancangan Mr. Ura ni adalah berbentuk hiburan semata-mata. Bukannya untuk mengaibkan ataupun bukannya untuk orang kata apa, tuju kepada siapa-siapa. Cerita seram ni kita enjoy je, kita dengar je, kita layan je. Kita janganlah duk fikir sangat kan, betul ke tak betul ke, itu wallahu alam. Tapi yang penting kita enjoy the story. Okay, yang penting cerita tak sesat. Okay, jom tanpa buang masa, jom kita mulakan sekarang. Kejadian ni berlaku kira-kira 20 tahun yang lalu. Saya dan adik-beradik yang lain sering melihat ada lembaga hitam yang besar seakan-akan manusia, setinggi 2 meter, dan ada kalanya sehingga mencecah siling rumah. Perkara ni dah mula saya sedari setelah kematian datuk saya. Sejak kematian beliau, saya selalu je mendapati ada kesan lebam dekat badan, terutama sekali dekat bahagian peha. Aku pun beritahulah kepada ibu, tapi dia anggap itu perkara biasa kerana ketika tu aku masih kecil dan normal. Kalau kanak-kanak ada kesan lebam kerana selalu terjatuh ketika bermain, ketika ayah tak ada di rumah, aku sering melihat ada kelibat, iaitu lembaga hitam seakan-akan manusia berkeliaran di rumah. Aku selalu demam kerana terkejut melihat lembaga berkenaan. Jadi aku pun bagi tahulah kepada ibu, tapi macam biasa dia anggap itu sebagai imajinasi kanak-kanak. Ketika ayah dekat tempat kerja, aku sering mendengar ada suara ayah memanggil kami adik-beradik. Namun apabila aku membuka pintu, yang aku tengok adalah lembaga hitam. Jadi ibu aku ni dia selalulah mengadu sakit pinggang dan juga ada bisa-bisa badan seperti dicocok jarum halus. Dalam rumah pula selalu muncul serangga seperti belalang bersaiz 4 hingga 8 cm. Panjangnya belalang tu. Belalang tersebut berwarna hijau, keperang-perangan dan merah. Malah serangga tu pula berbunyi sungguh kuat dan berdesing telinga. Ketika aku meningkat remaja, keadaan bertambah teruk. Aku sering terbangun lewat kerana setiap malam aku seperti dihimpit lembaga hitam yang besar. Dan apabila aku terbangun, aku dapati ada lebam dekat bahagian kaki dengan kesan gigitan pinggang. Terasalah macam paku mencucuk-cucuk sebelum datang haid. Saya ada lebam dekat peha dan kitaran haid juga tidak normal. Malah kadang-kadang tak ada langsung
Perkara ni biasanya aku berulang setiap kali tibanya malam Jumaat dan badan aku selalunya akan panas. Aku pun mengadulah perkara ni kepada ayah. Tapi malangnya aku yang balik aku pula yang dimarahnya dengan pelbagai alasan. Disebabkan terlalu kerap menghadapi masalah ini, aku dan ibu aku mengambil keputusan untuk membuat ujian darah kerana aku fikirlah mungkin kami ni mengidap sesuatu penyakit agaknya lah. Namun ujian tersebut mengesahkan kami sihat tanpa ada apa-apa penyakit. Oleh kerana keadaan kami semakin teruk dan pemeriksaan kesihatan moden gagal mengesan sebarang penyakit, kami cuba untuk berubat tradisional pula. Dan ramai pengamal perubatan tradisional mengatakan kami terkena sihir. Ada yang menyuruh kami mandi air garam ataupun air daun, air 7 masjid, 7 kolah, 7 perigi, air zam-zam, meletak jala dalam rumah dan pelbagai lagi lah cara ataupun kaedah lain. Tetapi lebam bisa badan dan sakit pinggang tidak berkesudahan, malah makin teruk. Perangai ayah juga berubah sejak kami pergi berubat. Setiap malam Jumaat, ayah akan bergegas ke rumah nenek. Tapi sebelum tu, ayah akan naik berang. Ayah akan mengamuk dan naik berang tanpa sebab. Sampailah kami ni ketakutan punya mengamuknya ayah kami. Jadi kami pun terus berubat secara tradisional. Dan daripada salah seorang pengamal perubatan yang kami jumpalah, kami diberitahu masalah ibu dan saya yang ni berpunca daripada belaan keluarga suami. Dia mengatakan lebam itu akibat jin belaan setengah makan darah sebagai perjanjian untuk menjaga harta benda dan juga anak cucu yang dibuat lama dahulu oleh keturunan ayah. Jadi pun beliau menyuruhlah ibu membawa ayah pula pergi jumpa dengan dia. Jika nak berubat, pengamal perubatan menjelaskan sendiri kepada ayah. Tapi sebaik saja mendengar penjelasan itu, ayah benar-benar marah dan tak percaya. Dia menuduh keluarga ibu terlibat sekali. Kali ketiga kami datang untuk berubat, pengamal perubatan tu tak lagilah nak menerima kedatangan kami kerana keluarganya kacau bilau dan isteri kepada pengamal perubatan tersebut dirasuk lembaga hitam dan berbulu. Yang peliknya, sesiapa saja yang nak menolong kami, siapa sajalah yang nak tolong keluarga kami, pasti akan diganggu dengan sesuatu yang berbentuk mistik. Sejak itulah aku dan ibu bertambah teruk. Tidur malamnya terasa dihimpit dan bermimpi pula dirogol lembaga hitam yang besar tersebut. Sehinggalah kami bertemu seorang lagi ustaz untuk berubat. Selepas diperiksa oleh ustaz tersebut, ustaz tersebut mulalah menerangkan dengan terperinci perkara yang sebenarnya. Keturunan sebelah ayah dulu ada membuat perjanjian dengan makhluk tu melalui perantaraan seseorang yang dianggapnya sebagai wali ketika menuntut. Wali tu menghadiahkan khaddam untuk menolong ataupun menjaga harta benda serta keturunan
dan juga anak cucunya membuka kebun selain untuk menjadikan orang lain melihatnya gagah perkasa, kuat dan berasa gerun. Selepas Datuk meninggal dunia, makhluk tu terbiar lama tak diberi layanan dan juga ganjaran seperti janji tuannya dulu. Menyebabkan makhluk tersebut mengamuk dan mahukan layanan sebelum kehadiran makhluk jin besar keturunan Ifrit jantan atau digelar hantu raya. Dalam budaya Melayu akan ada bau busuk dan serangga seperti belalang atau serangga lain. Makhluk tu dia berbulu sama seperti mawas, amat ganas dan dia makan darah dan juga air mani manusia untuk hidup. Akan menggigit dan meninggalkan tanda kepada semua keturunannya, keturunan pembela ataupun keluarga ayah ni lah katanya. Ustaz tu juga menerangkan lagi, makhluk tu kadang-kadang dia menyerupai ayah dan sering merogol ibu dan saya ketika tidur. Apabila kami tidur, kadang-kala kami bermimpi melahirkan anak pula. Anak tu kecil. Makhluk tu juga berupaya untuk mengacau bilau dan memecah belahkan keluarga kalau tuntutan dia tak dipenuhi. Ustaz tu dia tambah lagi, kalau tak berhati-hati, kemungkinanlah ada kematian kerana makhluk ni dia nakkan makanannya iaitu darah yang banyak. Jadi saya pun tak tahulah betul atau tidak, tetapi ramai keluarga dekat sebelah ayah ni yang mati pada usia muda. Wallahu alam. Ustaz yang kami temui juga pernah berkata, datuk saya tu tidak boleh meninggal dunia selagi amalannya diturunkan kepada waris keturunannya. Menyebabkan ustaz tu menasihatkan saya dan ibu untuk memutuskan hubungan dengan ayah dan duduk sejauh mungkin bagi mengelakkan gangguan berterusan. Alhamdulillah, kami mengikuti nasihat tu. Kini saya menetap dekat luar negara dan dalam proses membawa ibu tinggal bersama-sama. Masalah lebam masih ada, tetapi sudah tidak seteruk dululah. Buat masa ni saya mengamalkan bacaan beberapa ayat suci Al-Quran dan bersolat lebih tekun untuk mengelakkan diganggu lagi. Bisa dekat badan pula dan mimpi-mimpi dirogol atau dihempap makhluk hitam tersebut, alhamdulillah sudah tak ada lagi dah. Mungkin ada sesetengah pihak menganggap perkara ni remeh, tetapi amalan saka kalau tak dibendung akan membawa mudarat. Perpecahan rumah tangga, penceraian suami isteri, syak wasangka, pergaduhan di antara saudara mara dan juga masyarakat, sakit misteri berlanjutan dari segi fizikal dan juga mental, serta hidup tidak lagi tenang. Saya berharap kalaulah ada sesiapa yang menghadapi masalah saka, berubatlah dan buanglah perkara jahil. Bertaubatlah serta kembalilah ke jalan Islam yang sebenarnya dan percayalah kepada kekuasaan Allah SWT dan amalan Nabi SAW dan juga Rasul.
Okey, itulah dia kisah kita pada malam ini. Kisah ini diberi tajuk Saka Datuk. Kisah ni macam saya cakap tadi, tak seram tapi lebih kepada ada pengajaran, di mana atuk kepada penulis ni ada membelakan bila dia meninggal, makhluk tersebut ataupun khadam tersebut nak kepada pengganti dia. Jadi inilah dia akibat dia kalau kita bertawasul dengan sesuatu yang syirik. Jadi hati-hatilah, sebab kesan dia bukan saja kepada diri kita, malah kepada keturunan kita yang akan datang, iaitu anak cucu kita lah yang akan menjadi bangsa. Oleh itu, kalau boleh elakkanlah, janganlah diamalkan lagi amalan membela khadam ini, kan? Takut nanti bukan saja diri kita yang efek, bahkan orang sekeliling kita, orang yang kita sayang, kan? Okey, terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Minta maaf, kisah kali ini kisah berkenaan dengan saka. Tak seram, bukan kisah pasal pocong dan sebagainya, tapi kisah ni tetap menarik, kan? Kisah ni ada pengajaran di sebaliknya, kan? Takkanlah kita asyik nak cerita hantu seram je, kadang-kadang ada jugalah kisah seram ni, ada jugalah yang ada pengajaran. Ni yang kita nak, kan? Kita berhibur tapi ada isi. Terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf sekali lagi kalau cara saya menyampaikan cerita ni nampak macam pembaca berita, sebab saya kena kejar prompter terlaju sangat. Tu yang saya baca laju tu. Tapi Alhamdulillah tak adalah laju sangat, cuma sempat kejar lah, tapi laju jugalah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi memilih channel Mistik Horror sebagai stesen untuk mendengar kisah-kisah seram. Jadi itu sajalah daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.